Jadi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama lagi kita di segmen yang kali kedua dibuat, iaitu segmen Ajar X Pemikir, iaitu satu segmen yang sangat-sangat special, segmen yang kita bawakan profesor-profesor, tokoh-tokoh pemikir tanah air kita, tokoh-tokoh intelektual untuk berbincang tentang topik-topik yang mungkin sebenarnya Prof kan, orang terfikir tapi mungkin kurang sikit diketengahkan, kurang dijadikan konten, kurang dihasilkan, diupload di media sosial dan sebagainya. Kita bincangkan topik-topik ini jadi sangat-sangat special. Ya, dalam segmen kali ini kita akan berbincang tentang kehebatan teknologi sains di alam Melayu. Sangat-sangat best topik ini, dan kita memang bawakan seorang tokoh prolifik yang sangat-sangat hebat. Kiranya seorang tokoh lah dalam bidang yang kita akan nyatakan kita akan bincangkan selepas ini, iaitu Profesor Emeritus Dr. Cik Husna Azhari. Jadi izinkan saya untuk baca sedikit. Silakan. Mungkin biodata lah, biografi beliau. Jadi nak tanya kepada penonton, agak-agak anak kelahiran mana ni? Tengok dulu 321. Okey, jadi Profesor Emeritus Dr. Cik Husna Azhari adalah anak kelahiran negeri Cik Siti Wan Kembang, Kelantan. Jadi siapa-siapa yang dapat teka betul tu, alhamdulillah. Tak tahulah orang Kelantan ni dia ada trademark ke apa dekat muka. Ada orang. Okay, dan merupakan pensyarah di Universiti Kebahasaan Malaysia UKM selama hampir 30 tahun ya. Lebih 30 tahun lah saya rasa. 37 tahun, masya-Allah. Saya mula sebagai tutor tahun 1979. Masya-Allah. Macam sudah dilahirkan belum lagi? Memang tak langsung lah. Tak tahu berada ke alam mana waktu tu kan. Okay, jadi Prof mendapat PhD di Brunel University Brunel University. Dan sebenarnya yang menariknya adalah Prof, bidang kepakaran beliau adalah dalam bahan bukan logam, pemprosesan polimer dan teknologi alam Melayu. Jadi satu yang kita boleh panggil sebagai hard science sungguh. Dan satu kita yang sangat-sangat menarik adalah maksudnya interest ataupun kemahiran, kepakaran dan juga kecenderungan profesor untuk meneroka satu sisi yang mungkin sangat-sangat menarik lah bagi generasi baru, iaitu sisi teknologi, sains teknologi alam Melayu. Jadi dia kira macam bagi generasi baru ini macam mind blowing lah, macam meletupkan otak, macam wow, ada kajian tentang sains teknologi alam Melayu ni. Jadi itu yang kita akan teroka dengan lebih lanjut lah. Jadi sebelum kita teruskan dengan soalan yang pertama, sebelum itu ada Prof nak tambah apa-apa mengenai sikit latar belakang apa ke? Saya rasa satu frasa tadi yang Haziq timbulkan yang mungkin saya tak berapa setuju lah. Bila memperkenalkan sains dan teknologi alam Melayu ni sebagai bukan hard science. Itu juga mungkin satu mitos yang boleh kita bongkamkan di dalam perbincangan kita. So itu mitos maksudnya hard science ni bukan semata-mata fizik macam polimer dan sebagainya. Kajian alam Melayu pun kita boleh kata adalah hard science. Ada unsur yang sama. It's a hard science. Sangat-sangat menarik. Okey. Jadi belum apa-apa kita dah masuk ke maksudnya perbincangan yang menarik lah. Belum apa-apa lagi ni. Okay, jadi soalan yang pertama lah. Tapi sebelum tu nak cakap bahawa segmen kali ini ditaja oleh pemikir ataupun astaka fikir. Jadi ini adalah satu library, satu perpustakaan komuniti yang sebenarnya merupakan wakaf, Profesor. Okay, jadi kita nak bagi tahu bahawa ini adalah satu inspirasi dan ambisi kami lah. Maksudnya nak bawakan kita punya tokoh-tokoh ilmuwan kita untuk berbincang tentang topik-topik yang sangat mendalam, yang sangat ilmiah. Tapi pada masa yang sama, ini ditaja ataupun dibantu sepenuhnya oleh komuniti, oleh anda semualah. Okay, jadi kalau anda nak melihat, anda nak membantu untuk menyumbang, mengembangkan lagi maksudnya wacana yang kami buat ini, sudilah untuk kiranya menyumbang di pautan yang disediakan. Okay, jadi Profesor, pertama sekali bila kita sebut tentang sains dan teknologi ni, sebagai generasi barulah, mungkin kami rasa macam perkataan ni dan topik ni sendiri macam sangat-sangat asing dengan bangsa kami sendirilah.
Jadi contoh bila kita belajar dekat sekolah ke apa ke, nama-nama yang diletakkan pencipta itu ini, teori itu ini, equation ke apa ke, jauh daripada kita. jauh. Ya, dia macam bukan negara kita punya. Macam kita import ambil sepenuhnya daripada tempat lain, bangsa lain dan mungkin negara lain jugalah. Jadi ini bukan satu persoalan lah yang kami nak tanyakan kepada Prof. Jadi adakah maksudnya kita boleh mendapatkan hak kepada sains dan teknologi ni sebagai bangsa kami sendiri, bangsa Melayu ni terutama sekali? Haziq, saya rasa persepsi ataupun kegusaran betul. Generasi muda ini sangat wajar. Dan daripada soalan tadi saya rasa ada dua perkara yang mesti kita rungkaikan hari ini, iaitu pertama, pemilikan. Ya, betul. Adakah generasi muda rasa mereka tidak mempunyai ketermilikan ilmu sains dan teknologi katakan masa kini? Ya. Dan kedua, kerana mereka tidak terasa ketermilikan tersebut, maka adakah mereka mempunyai hak? Yes. Hak. Jadi dua perkara ya, ketermilikan, pemilikan, ketermilikan, dan satu lagi adalah hak. Because jadi pertama, untuk mana-mana peradaban ataupun mana-mana bangsa, ilmu, tak kiralah ilmu mana, tapi sekarang kita bincang tentang ilmu sains dan teknologi, mesti dijana dalam bahasa sendiri. Paling mustahak, mesti dijana dalam bahasa sendiri, menggunakan kelongsong pemikiran sendiri. Jadi kalau kita lihat apa yang graduan UKM, siapa yang guru M, dia kata misi UKM ialah untuk menjana ilmu di dalam acuan sendiri, kelongsong pemikiran sendiri. Jadi apabila ilmu itu dijana dalam bahasa sendiri, maka barulah kita rasa ketermilikan tersebut, sebab kita rasa akrab dan dekat dengan ilmu tersebut. Jadi bila kita jana ilmu dalam bahasa sendiri, bahasa ibunda, bahasa sendiri, dan di dalam kelongsong pemikiran sendiri, inilah yang dipanggil oleh cendekiawan, saya rasa ramai-ramai kawan-kawan cendekiawan Melayu sebagai pemeribumian sains. Pemeribumian sains. Ataupun dalam bahasa Inggeris perasanya ialah indigenization of knowledge. Mungkin pernah dengar sebelum ini kan. Banyak dibincangkan menjadi debat dan wacana. Bukan saja susah juga nak sebut indigenization of knowledge dari segi pewatanan ilmu, tetapi juga membawanya kepada Islamization of knowledge. Jadi akhir-akhirnya indigenization of knowledge ini membawa juga kepada wacana pengislaman ilmu lah saya rasa. Jadi apakah yang akan terjadi kalau ilmu itu tidak dijana dalam bahasa sendiri? Dan sekarang kita semua orang menggembar-gemburkan bahasa sains dan teknologi ini bukan saja diajar dalam bahasa Inggeris, bahasa yang dikatakan bahasa yang dapat mengutarakan konsep-konsep sains dengan lebih tuntas, lebih jitu. Jadi itulah generasi muda merasa sains ini ganjil. Sebab bahasa pun bukan bahasa mereka. Sebab bahasa itu bukan bahasa ibunda. Jadi dalam sains dan teknologi ini, apabila sang penyelidik itu katakan saya lah menemui satu unsur barulah. Satu unsur baru. Mestilah saya akan memberi nama unsur tersebut dalam bahasa Melayu. Takkan saya nak gunakan bahasa lain. Saya guna bahasa ibunda saya lah. Betul. Jadi kalaulah saya jana ilmu itu dalam bahasa saya, bukan saja saya menjadi peneroka dan peneraju ilmu, tapi saya akan mendekatkan juga ilmu yang saya teroka itu kepada masyarakat saya. Jadi kita rasa ganjil ya dalam mungkin kimia dan fizik dan seumpamanya, tapi cuba kita bawa kepada satu ilmu yang saya rasa ahli astronomi akan merasa dekat.
Kenapakah kita kata begitu? Kenapa? Sebab sebenarnya ilmu astronomi itu banyak dijana oleh ilmuwan Islam kita dalam bahasa Arab. Masya Allah. Jadi kesannya kita ambil salah seorang ahli astronomi, saya tak tahu kalau ya tahu atau tidak, mungkin ahli astronomi lah ataupun fizik ataupun sains angkasa, iaitu Abdul Rahman As-Sufi. Ya, kenal. Kenal lah Abdul Rahman As-Sufi. Abdul Rahman As-Sufi ini dia menulis satu yang bernama, saya kena rujuk kitab ni nanti salah pula, iaitu Al-Kawatib Al-Thabit Al-Musawwar. Dan beliau terkenal, sangat-sangat terkenal di kalangan ahli astronomer barat juga, seantero dunia. Dia lah yang menamakan nama apa tu? Koleksi Azofi. Kita kata Abdul Rahman As-Sufi, tahulah orang barat panggil Azofi. Dan kerana beliau menjana ilmu dalam bahasa Arab, maka kesannya macam mana? Kesan pada ilmu ialah kalau kita lihat ada satu kereta di bulan, a moon crater, a crater, bukan kereta, a feature, yang diberi nama Azofi. Yes, Azofi. Jadi Azofi itu sebenarnya daripada As-Sufi. Dan ada satu planet yang di planet itu nombor, saya rasa berapa planet itu? 12621. It's orang kata it's a minor planet lah. But it's a planet. Dan namanya As-Sufi. Dan saya tanya Haziq lagi dalam Al-Quran disebut satu bintang secara khusus nama clue dia dalam surah Al-Najm. Iaitu Asy-Syu'ara. Betul. Jadi kita tahu. Jadi kita patut, saya ingat satu cerita, siapa kenal Syekh Hamzah Yusuf. Hamzah Yusuf. Dia kata dia naik satu kapal terbang dan dia melihat buruj. Dan dia kata Alhamdulillah, oleh kerana ilmuwan Islam dahulu, maka kita masih gemilang dalam satu ilmu, iaitu astronomi. Kerana kalau kita melihat di langit 165 bintang adalah berasal daripada bahasa Arab. Jadi kenapakah kita, saya nak marah kalau ada perjuangan cendekiawan kita yang mati-mati ingin memperjuangkan pendidikan mesti dalam bahasa ibunda, mesti dalam bahasa Melayu. Ini bukannya kes ekonomi atau seumpamanya. Ini adalah orang kata masa depan ilmu kita. Siapakah yang akan menakrif ilmu tersebut? Siapakah yang akan terasa milik ilmu itu? Jadi mungkin satu soalan kontroversi sedikit lah. Soalan kontroversi. Apa dah kontroversi kan? Jadi maksudnya Prof, saya nampak memang sangat tak bersetuju lah dengan satu mungkin polisi yang pernah dia buat dulu, iaitu belajar sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Jadi kiranya Prof mungkin berada dalam, kalau tokoh-tokoh ilmuwan yang tidak bersetuju, betul? Saya ada menandatangani pun. Saya rasa satu petition untuk tidak bersetuju dengan DLP dipanggilkan. Sakti. PPSMI masih itu. Dan saya rasa tokoh yang pertama datang ke sini dulu adalah antara pejuangnya, dan dialah yang membawa petition itu kepada saya, dan saya rasa saya berbangga sana mungkin antara orang yang awal menandatangani petition tersebut. Jadi kenapa maksudnya perkara tersebut sangat-sangat kiranya berbahaya lah kepada masyarakat. Sebab ialah kalau dari segi logiknya, kalau kita faham lah logik kenapa nak diajar sains matematik bahasa Inggeris, sebab memang keseluruhan ilmu tu kita boleh kata kalau nak faham kena bahasa Inggeris, kalau nak international kena bahasa Inggeris, jurnal-jurnal semua bahasa Inggeris. Jadi dari sudut rasionalnya kita nampak, tapi apa dari sudut mungkin yang lebih besarnya yang mungkin Prof kenapa tidak bersetuju dengan PPSMI? Sebagai seorang yang sangat sayangkan bahasa, cinta bahasa,
saya terdidik sepenuhnya dalam bahasa Inggeris. Benar. Sama. Dan saya berfikir dua bahasa saya rasa secara otomatis dengan dua bahasa. Dan semasa saya mahasiswa saya rasa di Inggeris, kawan-kawan Inggeris saya selalu bercakap, Husna, actually your first language is English. Sebab saya kalau buat lelucon ke apa, saya mesti buat lelucon dalam bahasa Inggeris. Lelucon tu apa? Jokes. Okay. Dan kalau Mak Saleh, you know, they are real snobs. Kan, they are snobs kan, they are lingual snobs. Yeah. Dan kalau pada mereka dalam lab, kalau nak tanya the Times crossword, yes. Even more challenging than the Guardian crossword. Yang tu Mak Saleh, dia akan tanya, please go and ask Husna. Maknanya sebab saya terdidik bahasa yang pertama kan adalah bahasa Inggeris. Itu daripada jadi keluarga sendiri ke? Tidak memperjuang sebab zaman itu semua dalam bahasa Inggeris. Benar. Okay. Dan kita seperti bahasa kita diterkesampingkan. Yep. Tetapi kerana kita tahu apakah akan jadi kepada generasi kita dan diri kita sendiri, maka kita kena kembali ke pangkal jalan. Sekarang you're a mechanical engineer, right? Sekarang saya nak tanya, Grad Mechanical Engineer. Saya nak tanya, tahu tak apa itu tahil? Okey, tahil. Kati, goyan. Itu adalah unit sukatan lah. Unit sukatan. Tahu tak apa itu jengkal, depa, hasta, kaki, ketuk. Kemudian sempat belajar dulu. Tapi waktu dekat sekolah rendah. Dekat sekolah rendah kan. Leng, cupak, gantang. Itu untuk berjirin. Katakan sekarang tak tahu pun kan berapa leng, berapa leng satu cupak. Nak visual, nak gambarkan tu susah lah. Tapi tahulah yang tu jenis sukatan. Mayam, keneri, bahara adalah untuk emas. Jadi apa yang terjadi kepada sistem ukuran dan sukatan kita? Kalau kita lihat ada diterangkan dalam buku ini Sains dan Teknologi Alam. Ia ditulis oleh Profesor Abdul Razak Saleh tentang ukuran dan sukatan. Jadi saya rasa tradisi yang sangat persis dan jitu hilang begitu saja kerana terjadinya pada satu masa homogenasi sistem yang ukuran sukan yang bertukar secara keseluruhan kepada sistem metrik. Di standardized kan? Yes, sistem antarabangsa. Jadi kita selalu akur kepada satu kuasa ataupun authority menjana ilmu. Maknanya kita di negara kita sangat takut untuk menjana ilmu di dalam bahasa sendiri, bahasa ibunda. Sebab kita takut kuasa yang memberi authority, yang mengabsahkan ilmu itu. Tidak mengiktiraf. Sebab bukan kita yang mengabsahkan ilmu. Contohnya, kalau semasa kita semasa katakan, bukan dululah, sekarang pun, apakah, di manakah kita akan dapat pengabsahan ilmu kita itu? Bila kita menerbit. Kita nak terbit di mana? Kita nak terbit di jurnal-jurnal yang konon berpangkat kan? Ya, betul. Yang QQ tersebut. Sehingga menjadi satu aktiviti dagangan. Bukan sudah menjadi aktiviti ilmu. Dan semua saya rasa penyelidik dan ahli akademik di Malaysia berbincang tapi seperti tidak dapat membuat apa-apa. Hanya menunggu negara barat yang mungkin berontak kepada perdagangan ini. Jadi selagi kita takut, kita rasa kita tidak mempunyai keyakinan, selagi itulah kita akan takut untuk menjana ilmu dalam bahasa ibunda. Jadi bila mana ilmu ni dia kena disahkan, diiktiraf oleh contohnya pemilik jurnal ni, Elsevier dan sebagainya, maksudnya segala macam jurnal contohnya dalam bahasa ibunda automatik memang tidak diterima lah kan? Bukan tidak diterima, tapi kalau kita lihat jurnal-jurnal yang di dalam bahasa ibunda lah saya rasa tidak berapa diberi pangkat akademik yang begitu tinggi, dan jika diberi ada pangkatan itu bersandarkan kepada otoriti yang tidak diabsah di dalam negeri sendiri.
Dan saya rasa bukan sahaja berlaku di Malaysia tetapi juga mungkin di negara-negara membangun. Sebab kita ada seperti satu hierarki yang mana walaupun secara tidak terstruktur dan dibawa ke antarabangsa yang mengabsah, the authority, the knowledge, who holds the authority. Begitu. Benar. Jadi maksudnya memang sememangnya ada bias lah yang dibina di dalam sistem ilmu ni yang memang mengongkong kita punya maksudnya jati diri ilmu dalam acuan bangsa kita sendiri mungkin Prof. Okay, jadi Prof, satu soalan mungkin maksudnya dari sudut sains alam Melayu ni sendiri, mungkin Prof boleh nyatakan lah maksudnya beberapa paradigma terbaru mungkin berkenaan dengan cara fikir generasi baru sekarang ni yang mungkin kita lebih menghayati dan kita lebih mengangkat tinggi mungkin maksudnya bangsa kita ni dulu rupanya hebat dalam apa yang dipanggil sebagai sains lah. Mungkin Prof boleh nyatakan sedikit. Apa yang dipanggil sebagai sains. Sains, yes. Itu pun saya boleh nak kembali kepada apa yang Haziq kata tadi. Okay. Dan bila kita bercakap tentang sains dan teknologi alam Melayu, ada dua perkara yang mesti saya datang kepada benak fikiran. Okay. Pertama, sains dan teknologi alam Melayu ni perkara yang antik, yang dah berdebu, artifak pun kita cari kat rumah-rumah lama dan tidak ada perkara yang kontemporer yang dapat kita bergalikan dalam apa yang dipanggil sains dan apa ni tidak dapat menyumbang. Kemudian Haziq kata it's not hard science. Apa maksud tidak hard science? Dah tarik balik dah. Tak boleh. Sebab dia tidak jitu. Dia tidak jitu, dia betul. Tidak persis. Jadi sains dan teknologi alam Melayu ini terkandung di dalam mungkin pantun, peribahasa. Jadi ada satu mitos yang mengatakan ketidakpersisan pemikiran benak Melayu tersebut. Itulah yang saya rasa harus kita tolak dan buktikan kepersisan tersebut. Tadi saya tanya tentang ukuran dan sukatan. Tapi kalaulah konsep ukuran dan sukatan itu sudah tidak diperdanakan lagi, di manakah situ kita nak bincang pasal kejituan dan kepersisannya kan? Betul. Sebab kita yang sendiri yang dah tak guna. So lepas tu kita yang kata dah tak relevan. Memang dan menjadi tidak relevan dan tidak kontemporer. Saya nak bawa tentang konsep kontemporer ni. Saya rasa satu perkara yang kajian kami lah, penyelidik sains dan teknologi alam Melayu. Pertama, kita selalu saya rasa mesti menampilkan orang kata prinsip-prinsip ataupun falsafah yang terkandung di dalam akal budi sains dan teknologi alam Melayu itu dan membuatkannya relevan dan kontemporer. Contohnya saya sendiri penyelidik tentang reka Melayu. Apakah yang kita panggil, apakah reka Melayu tersebut? Kalau kita lihat masa mula-mula saya rasa Malaysia memperkenalkan kereta proton. Kereta proton. Dia kata enjin Jepun tetapi Malaysian style. Dan I don't know whether you were masa tu dah faham, boleh membaca atau tidak masa memula kereta proton itu dikatakan. Semua bertanya, apa itu Malaysian style? Apa itu gaya Malaysia? Tapi kami guna kereta proton Saga 15 ke 17 tahun lah kat rumah kami. So memang tahu it's a very good car. Yes. Sangat tahan. Yes, by the way. So kenapa kita takut untuk mengatakan Malay design. Kenapa kalau dapat jual atau tidak Malay design? Dia ada economic value atau tak? Sebab kalau kita bincang tentang Japan design. Apa feature Japanese design? Dia mesti kawaii, mesti cantik, semua kan cute. Satu yang berdasarkan kecutan. Kemudian Jerman. Kalau Jerman dependable. Alright. Avant-garde. Built to last. Something like that. Very reliable. Jadi
reka Melayu ini apa? Reka Melayu Sopan ni. santun, Mana berbudi mesti ada bahasa. satu reka yang, ya betul. Jadi you're an engineer, or graduate engineer, running away from that. Jangan. Sebab itu a big challenge. Itu satu challenge yang mesti dirungkaikan. You're an engineer and jurutera yang mesti mereka kan. Benar. Reka. Design. So, apakah ciri reka Melayu? Sekarang menarik. saya tujukan balik pada Haziq sebab Haziq mesti menjawab. Haziq juga mesti bertanggungjawab sebab Haziq jurutera Melayu. Betul tak? Graduan jurutera. Graduan. It's saying graduan. Okey. Jadi tanya ke? Nak tanya lah, kena jawab lah. Jadi memang menarik lah sebab waktu saya buat masters memang saya punya thesis adalah tentang design lah. Memang khas berkenaan dengan design. Jadi ada satu rupanya falsafah lah di sebalik design ni. Di sebalik design ni ada sentiasa ada falsafah di sebalik dia. Kadang-kadang falsafah green economy, saya buat falsafah blue economy dalam design engineering lah. Jadi falsafah itu yang biasanya membentuk kadang-kadang estetik, yang biasanya kita ada biasanya kegunaan jugalah, utility pun terbentuk juga daripada sesetengah falsafah. Macam kenapa mikrofon ni macam ni juga, tak semestinya dia utility semata-mata, tak semestinya dia tapi kegunaan. Tapi mesti memaparkan, saya rasa saya nak ulang lagi, akal budi Melayu. Yes, dia ada akal, dia ada satu panggil macam well-tension, well-tension. Ada satu maksudnya ada worldview. Yes, worldview tertentu. Kenapa you dunia. design benda ni macam tu? Kenapa contohnya tiang besar gedabak. So kadang orang buat tiang besar dekat Malaysia, orang kata kenapa tiang besar kat Malaysia kan. Okay, jadi untuk Melayu mungkin itulah saya pun tak pasti macam mana dia punya tu, tapi dia kena ada keagamaan, humility mungkin. Macam mana Prof? Okay, sebelum tu saya nak cerita sedikit. Semasa saya di Duisburg, di UDE, University of Duisburg Essen, saya pergi sebagai profesor, dia panggil profesor pelawat. Yes. Profesor Rina di sana. Profesor Rina. Comelnya nama. Ya, comel Profesor Rina. Dan kenapakah saya diundang? Jadi antara saya ajar 2 subjek lah. Saya rasa selain daripada kata subjek yang boring, 2 subjek yang sangat mengujakan, dan saya mungkin mengujakan Haziq juga. Pertama ialah Islam and Engineering. Believe it or not. Menarik, sangat menarik. Sebab kata Profesor Unger, my guest, my host, dia kata Islam must be taught by the engineers supaya it's believable to the European public. Sebab dia daripada Islamofobia, dia nampak Islam ni always yang yang janggut panjang, henna dan imamit yang tinggi. Jadi kata okay, we want to listen Islam from the engineers ourselves. Dan satu lagi ialah culture and design. Culture and design from banyak menekan kepada bagaimanakah budaya itu mempengaruhi reka. Betul. Seperti yang kita bincang. Dan kita banyak berbincang ini tentang akal budi Melayu. Dan macam manakah akal budi Melayu itu mempengaruhi artifak-artifak yang kita tertampil lah. Dan artifak-artifak itu menunjukkan satu ciri reka yang bila kita lihat, ini adalah reka Melayu, dan mempunyai nilai ekonomi. Jadi saya rasa Haziq bawa tentang estetika dan puitika. Kita ada bincangkan juga dalam buku inilah. Estetika Melayu ini saya rasa boleh tengok page siapa yang berminat boleh dapatkan. Siapa berminat dalam kejuruteraan alam Melayu ini mengupaskan bukan pemikiran saintifik, dan di dalamnya ada dikupaskan tentang estetika Melayu lah. Okay. Saya nak bercakap tentang puitika Melayu. Puitika Melayu yang akan menampilkan kata akal budi Melayu dan membawa kepada reka Melayu. Kita bercakap ni as engineers lah, tak kira lah graduate engineers ya. Tiada tolak banding seni puitisnya pantun Melayu ini. Dan disitulah tersirat yang cantik dan paling seni
paling seni ya, di dalam akal budi Melayu. Jadi di sini kalau kita lihat buku saya kempen lagi ya, kempen lagi boleh yang boleh terbaru, Budi dan Sains Alam Melayu, kita menyajikan tulisan-tulisan tentang sains dan teknologi alam Melayu dengan berdasarkan mantik budi. Mantik budi. Mantik budi. Falsafah budi. Apa yang kita maksudkan dengan mantik budi? Apakah itu budi? Budi pekerti. Dan budi pekerti yang paling agung yang kita mesti teladani ialah budi pekerti junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk lebih lanjut kita tengoklah dalam saya pelawa untuk membaca buku budi dan saya membelilah juga. Ya, dan kami akan letakkan link bagi semua yang ditunjukkan ni, kami letakkan sekali link di bahagian pautan. Saya rasa saya nak baca boleh. pantun yang ada di belakang ini. Ke Pulau Rokan dayung sampan, sampan diikat siku bersendi, matinya ikan keranalah umpan, matinya adab, hilanglah budi. Dia kaitkan antara engineering jugalah ni kan, engineering dengan budi. Dan saya baca lagi beberapa pantun yang kita kupas di mana pemikiran saintifik itu berada, dan saya rasa akan membuat penonton lebih lagi generasi muda, saya rasa kembali kepada pantun sebagai satu peti khazanah yang menyimpan prinsip-prinsip sains dan teknologi alam Melayu. Kita tengok akrabnya budi dan peradaban di dalam pantun tadi. Dalam budi dan sains belakang dia. Saya nak tanya generasi muda, kenal tak Tenas Effendi? Biasa dengar di seorang tokoh ilmuwan Melayu daripada Riau lah. Dan kata beliau, tulis beliau lah, almarhum sudah, kalau berladang kurang tekun, lesaplah padi ditelan belukar. Kalau hilang tukang pantun, macam saya ni, senyap sunyi bandar yang besar. Masya Allah. Begitulah. Dan seperti yang kata tadi, pantun peti lah yang mempunyai khazanah yang dapat kita selongkar prinsip sains dan teknologi alam Melayu. Dan cuba kita lihat kepada satu pantun yang biasa semua dengar, iaitu dengar ya, pisang emas dibawa belayar, masak sebiji di atas peti, hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Pertama kita lihat pada prinsip saintifiknya. Kenapa nak bawa pisang emas? Maknanya tahan lama lah. Kemudian dia cara masak dia pun sebiji-sebiji dan diletak di atas peti lah di dalam kapal. Maknanya Melayu ini, orang Melayu ini pelaut, marina, terkenal, belayar, merentas lautan. Ya, itulah orang Melayu, bukan saja membina wahana kapal, antara pembina wahana kapal yang terkenal di dunia, tetapi juga tahu ilmu laut dan dapat meramal arah keadaan laut yang hendak ditentu hanya dengan melihat kepada gelombang. Yes, the science of gelombang adalah sains orang Melayu. Sekarang Haziq pun dah nak pergi belajar, tukar topik PhD dia lah. Belajar marine engineering, ya, the aerodynamics of the waves, ya. Betul. Macam dapat wahyu arahan. Dan apa yang kita dapat daripada pantun ini? Cantik sungguh. Hutang budi dibawa mati. Orang Melayu ni sangat tekankan budi. Yang itulah kalau dia tak suka, kalau maknanya orang yang biadab tu orang yang macam mana? Tak mengenang budi, kacang lupakan kulit. Jadi begitu kuatnya peradaban Melayu dan budi. Itulah kita tulis budi dan sains Masya Allah. Boleh saya baca lagi beberapa pantun? Sila, sangat-sangat seronok. Kita ambil daripada syarahan Raja Haji Ali, Pak Ungku. Rumput tinggi tepi hutan, bintang timur tinggi melambung, minta rezeki besar lautan, minta umur tinggi gunung. Jadi kita ada apa kesan saintifik dia, Aziz? Apa kesan saintifik timur dia? Tu kejora lah kan? Bintang timur.
Bintang timur. Bintang timur. Untuk tengok arah kan. Okey. Bukan Konsep tinggi untuk jarak. Okey. Jadi rumput pun tinggi, umur pun tinggi. Maknanya tapi rumput itu jarak, okey, tapi umur itu adalah masa lah kan. Masa. Dua konsep yang berbeza. Bintang timur ini dia menunjuk arah bila di laut. Dan paling mustahak ialah ilmu yang sudah dipunyai oleh orang Melayu. Sebab bila berpantun orang Melayu cakap, apa dia bintang timur? Semua tahu kan? Oh ya, bintang timur. Sebab itu sudah terpahat di dalam kosmologi intelek orang Melayu. Kemudian kita ada tadi saya asyik duduk bercakap tentang macam manakah orang Melayu ni sudah menguasai teknologi perkapalan. Jadi kita lihat pada satu lagi pantun, kerat kayu bawa ke Kuala. Mari kerat, batang beringin, perahu buruk ditampal gegala, layar robek tak makan angin. Alright. Jadi kapal Melayu ini dia terdiri daripada badan yang dibuat daripada kayu. Jadi potong jadi papan kan. Jadi papan. Dan di sini dikata kayu beringin lah. Kemudian ditampal gegala sebagai adhesive. Adhesive ya. Glue, penjelekit. Penjelekit. Sebab tak belajar di Malaysia mungkin tak tahulah jelekit ya. Adhesive ya. Penjelekitan is adhesion. Alright. Dan dia minyak tar ataupun pitch. It's a pitch blood. Pitch blood. Dan sebenarnya kita boleh untuk menyambung itu kita boleh guna ada lain benda lain, damar dan seumpamanya. Dan layar. Apakah gunanya layar? Layar itu yang akan mendorong kapal bergerak bila ditolak angin. Dan untuk seorang yang mengkaji kapal Melayu, dia tengok besarnya kapal dan berapa layar itu juga adalah satu ciri kapal Melayu. Kapal, kita cakap pasal kapal Melayu pula. Jadi kapal Melayu ini orang selalu bercakap tentang kapal Melayu yang besar lah. Tapi bila in battle, sebenarnya mereka akan menggunakan kapal yang kecil. Kapal yang kecil untuk orang kata stealth. Untuk laju dan menyusup saja. Kalau kita nak menang, kita tak cakap dekat kita punya lawan. Harry, I'm here. Sedanglah. Stealth and quick kan. Stealth. Sehingga kapal pejuang jet pun dipanggil stealth kan. Betul. Dekat. Dan supaya orang kata cepat dan sampai naik ke atas kapal. Dan kecil, mongel. Maknanya duduk dalam satu barisan, bila dah sampai dekat baru disperse. Apa orang panggil? Bukan disperse. Mencapah ya. Okey, satu lagi, last lah. Last. Okey, yang terakhir yang cakap last, yang terakhir. Budak terlalu nakal. Bukan macam Haziq lah. Sakit perut, baik ditangkal. Turun ribut, angin sakal, perahu karam, layar tinggal. Apa agaknya prinsip-prinsip saintifik yang di dalam pantun ini? Macam mana dia ribut? Budak terlalu nakal. Sakit perut, baik ditangkal. Tangkal tu lah. Kita tengok dia punya keyword tu tangkal. Turun ribut, angin sakal. Dia rhyme dengan nakal tadi, budak nakal tadi. Perahu karam, layar tinggal. Jadi pertama jangan guna perahu buruk lah. Dan jangan guna layar robek lah. Yang kedua, angin nakal ni dia seperti angin yang bertentangan arah. Jadi kalau kita nak jalan, kita kena tunggulah. Kalau zaman dulu tunggu the monsoon so something like that. Dan tangkal itu adalah satu kaedah yang orang kata macam mana hendak menolak bala, bahkan sebagai azimat dan seumpamanya. Dari situ saya rasa mungkin sedikit sebanyak kita berkongsi tentang hikmah yang ada di dalam pantun Melayu. Dan pantun Melayu ini sangat bitara. Benar. Sangat bitara dan terkenal seantero dunia, dikaji dan bukan saja dikaji, menyekesimakan, membuat orientalis dan ilmuwan dunia terkesima. Masya Allah. Terkesima.
Okay, jadi sebenarnya ada beberapa juga, ada banyak jugalah, maksudnya mungkin sisi-sisi saintifik, maksudnya daripada pantun dan peribahasa yang mula dikorek dan dikaji lah. Antara yang menarik juga, kenapa maksudnya orang Melayu dia suka gandingkan antara asam dengan garam. Asam dengan asam garam kehidupan contohnya. Kenapa digandingkan dua-dua ni? Rupanya kedua-duanya memang elemen yang orang Melayu tengok Deria rasa. Dia bertentangan tau. Satu panas, satu sejuk. Tapi bila digandingkan dia jadi sedap tau. Jadi maksudnya dia punya likupan makna dia sangat-sangat menarik lah, sangat-sangat mencakup likupan makna dia. Contoh lain, kenapa orang Melayu kata belut, macam mana, maksudnya bila nak mengatakan orang yang mengkhianat dan sebagainya, ataupun yang tak ada pendirian tetap dipanggil sebagai belut. Rupanya belut ni ada sifat-sifat dia tersendiri, hermafrodit dan sebagainya. Maksudnya ada memang sisi menarik yang baru ditemui, yang baru dikaji lah. Dan itu yang mungkin kita siapa-siapa yang berminat boleh mengkaji lebih lah, mungkin berkenaan dengan topik ni. Sebab macam yang Prof cakap tadi, dia satu maksudnya simbahan budi. Maksudnya orang Melayu ni mungkin dia tengok alam dan bukan setakat dari sudut empirikanya saja. Dia cuba fahamkan juga dari sudut makna, pengajaran. Dia tengok satu berlaku pada alam, apa maknanya. Sekarang ni bila kita belajar tentang ilmu, yang malangnya adalah kita dapat tengok sekarang ilmu ni dia dinyatakan dalam bentuk objektif, keras, fakta macam tu. Kalau belajar sejarah, apa fakta 1, 2, 3. Sedangkan orang kita dulu bila kita belajar nyatakan sejarah, cerita dan sebagainya, mereka akan cerita tentang pengajaran apa yang nak dibawa dalam hidup juga. Okey, jadi mungkin satu pertanyaan lah kepada Prof, lanjutan daripada itu. Contoh kita terapkan, kita ada satu benda yang kita boleh offer lah, kita boleh tawarkan kepada dunia orang Melayu ni, iaitu elemen ataupun konsep budi ni sendiri. Mungkin satu, kita boleh kata satu sudut pandang dunia yang sebenarnya sangat-sangat menarik kalau kita boleh terapkan dalam macam-macam perkara, design dan sebagainya. Jadi kalau dari sudut sains tu sendiri, apa mungkin kebaikan ataupun kelebihan yang orang Melayu boleh tawarkan dari sudut sisi pandang mereka kepada sains? Apa yang mungkin perubahan, impak positif yang boleh dibawa kepada dunia sains? Sangat banyak. Oh, macam mana? Sangat banyak. Dan tadi kita banyak berbincang tentang akal budi Melayu. Ya. Dan dari akal budi Melayu itu terkandung di dalam puitika Melayu. Puitika Melayu dengan halus dan santun dan indahnya kita tampilkan dalam pantun-pantun Melayu. Yeah. Alright. Pantun-pantun Melayu ini dengan saya rasa berfungsi beberapa pantun adalah berunsurkan sekitaran Melayu, iaitu kosmologi Melayu. Kita cakap pasal angin, kita cakap pasal alam, dan betul Haziq kata sebenarnya untuk membawa manusia melihat kepada alam terkembang. Itulah alam terkembang, dan alam terkembang itu sebenarnya membawa kepada pencerapan dan manusia memikirkan siapakah yang menjadikan alam ini. Benar. Membawa kepada ketauhidan. Jadi sebelum saya bincangkan pasal alam dan ketauhidan, jadi apakah yang kita sendiri patut risaukan, perkara ini kurang dibincang, iaitu kemusnahan sekitaran Melayu. Kemusnahan kosmologi Melayu. Kita selalu cakap Pulau Pandan jauh ke tengah. Tapi kalau kita pergi tarah Gunung Daik tu, tak ada benda. Orang pun tak relevan. Pulau Pandan, dia tak ada Pulau Pandan dah jadi benda lain. Gunung Daik dah tak bercabang 3. Jadi perkara itu membuat yang generasi muda terasing. Benar. Jadi kalaulah kita sebenarnya tidak peka kepada kemusnahan alam sekitar dan apa yang Haziq kaji about green technology. Yes. Maknanya kalau kita melestarikan konsep
mengabadikan memelihara conservation yes. of the environment, of the Malay environment, sekitaran orang Melayu. Itu sebenarnya konservasi kosmologi kita. Dan bila kita tidak melestarikan kosmologi kita, kita sudah seperti tak relevan lagi. Kita kan suka cakap gunung Panang cantik berbalam. Macam mana kita nak tengok gunung balam, bulan dan bintang, kejora terang di langit. Kejora pun tak tahu kat mana dah. Bintang pun tak nampak dah. Jadi nama pollution. Pertama untuk kita kekalkan, kadang-kadang kita tak nampak apa perkaitan dia, orang kata memelihara environment sekitaran dan memelihara kosmologi kita supaya relevan pantun-pantun kita itu. Takkanlah kita nak buat pantun seperti pergi ke kedai membeli asfalt. Asfalt dia buat sama dengan simen. Tidak ada. Sedangkan kita akrab dengan alam. Benar. Dan peradaban kita ini akrab dengan satu sekitaran. Maknanya kita suka membina bahan sekian, kita suka duduk di sekian. Sebab orang kata itulah tercetusnya worldview kita kan. Benar. Pandangan your favorite word lah, tidak biasa. Yes. Dan sebenarnya semua teori-teori terkini sains barat lah adalah sains yang bukan saja melarikan diri daripada alam terkembang. Sebab bila kita lihat alam terkembang, kita tak boleh lari pada fakta, kita mesti memikir bagaimanakah benda ini terjadi. Siapakah yang akan membuatnya sampai kita orang kata sasau memikirkannya. Jadi sains barat ini melarikan pandangan, bukan saja pandangan tapi minda dan pemikiran daripada alam terkembang. Apakah yang sebenarnya yang mereka buat? Ialah menjauhkan diri daripada ketauhidan. Semua teori-teori sains barat itu ialah untuk mencipta orang kata satu solusi, gagasan macam mana menyahkan Tuhan. Jadi contohnya teori-teori dalam kejadian sistem. Teori zarah Tuhan, God's particle. Kemudian teori tali temali, string theory. String theory. Jadi dulu very fashionable sebenarnya. Sangat terkini lah God's particle. String theory pun dah berapa puluh tahun. Jadi sekarang ni kita tak dengar. Sekejap tu saya dengar teori tali temali ni sebab adalah satu masa dulu, mungkin 10 tahun dulu, nanotechnology ni was in vogue lah. In vogue. Jadi God's particle ke boson's particle ke teori tali temali ni adalah semuanya satu teori yang membawa kepada nyah tauhid sains barat supaya dapat menyelesaikan semua benda. Theory of everything that wants to explain everything, but it falls flat on its face. Katung Kelantan terjatuh di atas muka sendirilah. Sebab nampaknya macam tak ada jalan keluar lah untuk teori itu. Berputar-putar. Dia tidak dapat menyelesaikan segala-galanya juga. Ada perkara-perkara asas yang tidak dapat dijawab. Tak dapat dijawab pun tak nak mengaku lagi. nak invent lagi. Apakah yang kita boleh? Sekarang ni dia pun nak besarkan lagi CERN tu. Nak buat lagi besar lagi solution yang buat itu berapa bilion pula tu. Apa lagi teori. Jadi jawapan dia bukan, kita ni bercakap dalam kelongsong Melayu Islam. Jadi dalam santunan akal budi kita yang berakar umbikan pada Islam, kita, peradaban kita mempunyai sumbangan kepada dunia untuk mendidik dunia. Dan ini kembali kepada Syekh Hamzah lagi. Saya ingat masa ada satu interview Syekh Hamzah, dia datang ke Malaysia, kemudian dia berpesan, apakah pesan Syekh kepada orang Melayu? Dia pun menangis. Dia kata, kesantunan dan budi bahasa orang Melayu itu menangis. Jagalah. Jadi saya rasa ambillah nasihat tersebut.
Jadi itulah sekarang ni bila kita semakin mengabaikanlah budi bahasa kita sendiri, maksudnya kita semakin lupalah bahawa kita berpijak pada bumi yang sepatutnya mengetengahkan akhlak dan sebagainya, tapi anak-anak bangsa mungkin kita sekarang sudah semakin lupa ya. Okay, jadi mungkin soalan terakhir lah kepada Soalan Profesor. terakhir sudah. Nak lagi ke? Boleh je. Macam-macam boleh tanya tadi dah. Yang soalan terakhir mesti yang paling mengujakan. Yalah. Mesti yang paling mengujakan. Mungkin tak berapa nak teruja sangat lah. Tapi dia adalah perkara yang menjadi krisis sekarang juga. Iaitu kita dapat tengok krisis anak-anak muda sekarang ni, generasi baru ni. Diorang semakin meninggalkanlah sains, matematik, STEM lah kita panggil kan. Sains, teknologi, engineering, matematik kan. Tu jadi stream ke STEAM, tu tak apalah. Okay, jadi mereka semakin meninggalkan. Kalau tengok graf tu kan, siapa yang nak ambil admath, siapa nak ambil fizik, jatuh cantik je setiap tahun. Tak tahulah nak jadi apa. Budak-budak sekarang ni ramai yang kata nak jadi pempengaruh, peluancer kan. Peluancer. Kena kali sendiri kan. Jadi bila semakin ditinggalkan, maksudnya arena ini, jadi kita, maksudnya Prof dan saya juga berada dalam merupakan anak didik STEM lah, kita boleh panggil anak didik dalam sains ni. Apa kesan dia dan apa mungkin message Prof kepada anak-anak bangsa, anak-anak muda sekarang ni untuk mungkin berkecimpung, untuk menganggap bahawa sains matematik ni bukan hak milik orang lain, dia kita punya dan sebagainya. So message Prof. Message saya, saya tak tahu bila lah konon-konon ada satu titik yang mana minat kepada sains dan teknologi ini menurun. Sebab itu mengandaikan minat sains dan teknologi kita ni berada satu pada paras yang tinggi. Haziq mungkin umur berapa? Sekarang Allah, saya sebut 30 lah. 30. Saya sudah 60 lebih lah. Ya Allah. Dan zaman saya tu masa kami semua muda-muda lah, belum masuk sekolah lagi ya, masa mungkin sekolah rendah, momokkan pada masa tersebut ialah orang Melayu ni tidak pandai sains, hard science, yang dipanggil hard and science. Maknanya tak boleh nak ajar model matematik pun tak boleh, physics, quantum physics ni is way beyond us. Dan kalau kita tengok apa yang terjadi di Universiti Perdana kita lah, iaitu UM masa dulu, kita tengok bilangan pelajar dalam perubatan, sains dan engineering amat sedikit. Dan saya pula sedang membuat kajian tentang Pak Ongku. Jadi saya baca tulisan tentang apa yang terjadi semasa mula-mula dahululah tahun 70-an. Jadi kita pun dimomokkan yang kita ni tidak mempunyai orang kata a mathematical mind or a scientific mind. Dan setelah kita dihantar ke luar negara, saya rasa saya terkejut juga. Dan kita bukan okey jugalah, kita ni tak adalah bomok sangat. Power jugalah banding dengan Muhammad. Kita dengan Muhammad Saleh tu power sangat. Power sangat. Masuk air. Ya betul. Jadi tengok bagus pula tu result. Dan rakan-rakan juga. Jadi orang kata satu dikotomi, satu propaganda lah kita katakan dihapuskan. Dan daripada situlah saya rasa lahirnya satu generasi yang berpendidikan sains dan teknologi di zaman kami lah. Dan ada lagi dua perkara yang dilekehkan. Perkara itu pertama bahasa ibunda. Saya kata perkara ibunda dilekehkan. Dan satu lagi, dua bahasa dilekehkan. Satu bahasa ibunda dan satu lagi bahasa Arab. Sebab kedua-dua ini kononnya tidak mempunyai nilai kejiduan dan kedua ialah nilai ekonomi. Jadi dalam pangkatan ilmu sebenarnya yang paling tinggi ialah bahasa. Nahu lah, bahasa, grammar, bahasa. Kerana tanpa bahasa, ahli sains pun kelu. Dan dia pun tidak dapat menakrifkan bukan sahaja konsep sains dan matematik, dia pun tidak dapat menakrifkan siapa diri dia yang sebenar. Jadi bahasa itu sebenarnya patut mendapat
pangkatan yang tinggi. Bila saya selalu bercerita dekat kawan-kawan di universiti yang berlatarkan bahasa, cakap, Prof cakap lah dekat mereka yang buat ranking tu. Bagilah sebenarnya dalam ranking ilmu, mana yang paling tinggi lah kan. Tapi orang kata, on the other hand, kita tidak menidakkan perlu pentingnya your so-called hard sciences. Sebab sebenarnya hard sciences itu bukan hanya kita lihat daripada segi ekonomi saja. Tapi daripada hard science itu jugalah membawa kepada soft sciences, which is yang akal budi, melihat kepada kejadian alam dan seumpamanya. Okey, macam mana kita nak meningkatkan kata minat di dalam STEM ni? Pertama, kita kena galakkan budaya membaca. Dan saya rasa kalau dibuat kajian, mestilah pengurangan minat dalam STEM ini berkadaran terus dengan kurangnya membaca. Mana-mana masyarakat yang kurang membaca memang tidak minat kepada ilmu pun dan tidak mentelaah kepada penyelidikan. Jadi pertama mesti galakkan budaya membaca. Ibu bapa lah saya rasa mesti mengambil peranan meningkatkan minat anak-anak. Hadiah, katakan hadiah hari jadi, belilah buku, jangan beli gadget saja. Dan ya, kita kena adakan perpustakaan seperti Astaka Fikir. Yes. Dan kita mungkin buat orang kata sesi macam ini yang dapat menggamitkan generasi muda supaya membaca lebih lagi, dan di sekolah juga buatlah aktiviti yang mana membaca itu menjadi satu perkara yang kata menyeronokkan. Dan mengujakan, bukan sahaja yang hanya hiburan, tetapi hiburan yang berasaskan kepada mesti membaca dan mentelaah. Jadi kembali saya kebetulan, saya dan Profesor Mariam daripada FKAP UKM baru saja mengutarakan satu cadangan untuk grant yang cuba menyelesaikan dua masalah inilah. Pertama, kepupusan minat kepada sains dan teknologi generasi muda, dan satu lagi ialah kepupusan ilmu dan kesedaran kepada sains dan teknologi alam Melayu. Jadi apa yang kita buat ialah cuba membina kit pengajaran STEM, prinsip STEM, STEM, tapi menggunakan contoh-contoh di dalam sains dan teknologi alam Melayu. Contohnya kalau kita nak lihat pada perkapalan, kita ambil sini perkapalan kapal Melayu contohnya. Kalau macam dalam penyelidikan saya sendiri, saya membuat penyelidikan tentang pinisi. Pinisi itu kapal Melayu yang memang terkenal kalau dibuat di Kuala Terengganu lah, dan juga Makassar ya. Jadi pinisi ini dia boleh berjalan merentas lautan. Dan bagaimanakah kita hendak mengira kata reka pinisi ini bila dia dah keluar 20 batu daripada laut, dan bagaimanakah dia mendapat kestabilan pada sudut yang mana, pada satah yang mana, menggunakan model matematik. Jadi kita gabungkan prinsip fizik dengan warisan sains dan teknologi alam Melayu. InsyaAllah. Dan kita harap insyaAllah dapatlah grant tersebut. Amin. Supaya dan satu lagi, kenapakah kita kata membuat kit interaktif? Sebab saya tengok kecenderungan pelajar sekarang mesti boleh buat kit yang fun, hands-on dan interaktif, sebagainya. Jadi itu hanya kaedah lah. Intipati dia kandungannya masih lah menggunakan ilmu yang sama lah.
Jadi Masya Allah, Alhamdulillah kita berada di akhir rancangan. Jadi untuk saya menyimpulkan mungkinlah bermakna sains dan teknologi ini sebenarnya sangat-sangat relevan untuk kita serapkan, untuk kita sebatikan dengan maksudnya kita panggil sebagai budi lah, iaitu satu elemen pemikiran orang Melayu itu sendiri. Dan banyak sebenarnya yang kita boleh tawarkan kepada dunia sains itu sendiri. Pertama sekali adalah kita kena sadar bahawa pengajaran sains terutamanya sekali, malah matematik, engineering dan sebagainya, dia kena bermula dengan satu penghayatan bahawa kita tak janggal dengan ilmu tersebut, kita tak janggal, kita boleh kita akrab, kita dekat sebenarnya. Dan ini boleh dibuktikan lah kalau kalian baca buku-buku yang memang dah banyak ditulis oleh Prof. Ada berapa buku berkenaan sains teknologi alam Melayu? Ada 4. Okay, jadi boleh dapatkan. Dan yang paling penting sekali, elemen yang paling penting sekali, dan ini yang saya sebenarnya untuk jadikan projek peribadi saya dan satu perjuangan peribadi lah, iaitu untuk mempopularkan lah maksudnya perbahasan sains matematik ni dalam bahasa Melayu. Jadi waktu dibuat channel YouTube ini pun, itulah asalnya paling-paling pun tak ada, sebab kita duk jealous tengok tu, kita belajar kan. Oh, apa nama channel Mak Saleh cerita sains lah, kuantum lah apa. Mana channel Melayu kan. Tak fikir kan. So ini jadi satu pergelutan lah. So, maksudnya bila nak tunggu ada channel Melayu yang boleh cerita pasal idea-idea sains ni sebagainya, tak ada. Jadi kita buat je lah. Dan bila buat, Alhamdulillah sekarang ni berjaya menjemput maksudnya kita punya tokoh-tokoh pemikir. Kita dah harap supaya boleh banyak lagi lah bergandingan yang boleh dibuat. Sebab kita ada banyak tokoh pemikir. Kita sebagai generasi sekarang ni, tanggungjawab kita adalah untuk mengetengahkan mereka, untuk letak mikrofon depan mulut tokoh-tokoh pemikir ini, supaya mesej mereka digemakan kepada kita semua sampai, dan tidaklah hanya contohnya berada di sudut ujung sana, dalam sudut gelap buku sana, sains teknologi alam Melayu kan, tak ada siapa pegang dan sebagainya. So kita nak ketengahkan dan kita nak mempopularkan. Itulah mungkin satu ambisi, satu cita-cita. Dan akhir sekali, kepada anda semua yang berminat, yang masih lagi menonton, Alhamdulillah sangat-sangat terbaik. Dan anda berminat untuk menyumbang, untuk mendengar lebih banyak lagi wacana-wacana ilmu seperti ini, dan kita jemput lebih banyak lagi tokoh-tokoh pemikir, sarjana-sarjana intelektual kita, anda boleh maksudnya menyumbang pada pautan yang disediakan. InsyaAllah mungkin boleh menjadi satu amal jariah juga kan, sebab kita mengembangkan ilmu itu, kita tetap membiarkan ilmu itu mati. Dan sebab itulah kadang-kadang kita ada banyak sangat maksudnya ilmu yang boleh ataupun benda yang boleh ditawarkan, tapi faktor ekonomi dan sebagainya, benda-benda macam tu boleh menyebabkannya terbenam sedikit. Dan kita lah yang kena keluar. Okay, jadi terima kasih banyak Prof. Sangat-sangat berbesar hati dapat berbicara, dapat berbincang tentang topik ini bersama dengan Prof. Dan mungkin jika ada rezeki, kita boleh jemput lagi pada masa akan datang, kalau Prof setuju. Saya nak cadangkan satu lagi slot tentang bidang anda sendiri, iaitu jurutera. Daripada perkataan tera, dari mana tera itu? Sangat mengujukan. Tak pernah terfikir. Serius tak pernah tera terfikir. Berasaskan tera. Dari manakah tera itu? Ada kena dengan terror ke? Dora. Terrornya dia ni? Dora. Cop. Juru cop. Yes. Nanti. InsyaAllah sangat-sangat menarik, dan memang sebenarnya saya pun sangat-sangat berminat sebenarnya berkenaan sudut falsafah lah, engineering dia sendiri, benda yang saya buat dalam master saya lah. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam segmen yang akan datang. Nantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.